Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya ingin menceritakan autobiografi saya di Sekolah Rendah Ngee Heng, Johor Bahru. Saya masuk ke Sekolah Ngee Heng tu semenjak darjah 2 sampai darjah 6. Saya ada banyak cerita-cerita menarik, terutamanya untuk diri saya sendiri dan umumnya kepada anak-anak saya dan keluarga saya. Saya rasa anda juga mempunyai cerita-cerita yang menarik bagi diri anda dan saya ingin mendengarnya juga. Jadi jangan segan-segan ya memberitahu cerita anda, kemungkinan besar ada manfaatnya untuk kita mengambil pengajaran. Pada darjah 2, saya ni topik dia hari ini adalah ketua darjah gangster. Saya tak tahu macam mana saya boleh jadi begitu garang. Pada satu masa tu cikgu keluar kelas, maka dia beritahu saya sebagai ketua darjah, tolong jaga kelas supaya jangan bising. Selepas beberapa ketika, maklumlah budak-budak darjah 2, mereka mula membuat bising. Jadi saya takut arahan itu tidak boleh dipatuhi. Maka dengan suara saya yang lantang, saya berteriak. Saya kata, kelas jangan bising. Begitu kuatnya suara saya bagaikan halilintar, maka ada seorang murid yang menangis tersedu-sedu kerana suara saya terlampau kuat, mungkin bagaikan suara ayahnya yang garang juga. Maka budak tu menangis, jadi kawan saya tu menangis, jadi saya kata, diam, jangan nangis. Makin teruk nangisnya. Awak terfikir tak apa yang akan saya buat? Saya kena senyapkan dia ni. Saya suruh dia berdiri di pintu masuk yang pertama dan saya pergi ke pintu masuk yang kedua yang bertentangan. Masih lagi terfikir apa yang saya akan buat. Saya lari dari pintu kedua ke pintu pertama ke arahnya dan saya terajang dia. Maka dia lagilah takut dengan saya. Saya suruh dia duduk dekat dekat kursinya. Maka tak kala itu juga saya nampak, alamak, cikgu dah berjalan nak menuju ke kelas kami. Maka saya pun duduk dan kelas amat takut kepada saya. Dan saya pula amat takut kepada guru. Adakah kawan saya itu akan melaporkan diri ataupun tidak? Maka guru pun masuk. Kawan saya pun tak mengadu, kawan-kawan lain pun tak mengadu atas buli saya itu. Maka saya pun selamat. Pada masa darjah 2 itu ada satu cerita yang amat popular among kanak-kanak lah, iaitu cerita Rin Tin Tin, di mana askar berkuda Amerika akan naik kuda ramai-ramai, akan konvoi ramai-ramai dan menyerang para Red Indian. Jadi saya sendiri amat tertarik dengan cerita itu. Maka saya merancang untuk buat satu projek. Saya namakan projek Rin Tin Tin. Saya pada masa rehat, saya akan pergi dari kelas ke kelas, dari darjah 2 sampai darjah 4 yang sebaris ada dalam satu bangunan tu, satu barisan kelas-kelas tu. Saya akan mengambil
di bawah meja. Dulu meja tulis ada bawah dia ada tempat macam slot untuk isi buku, isi pensel, isi pembaris. Dan saya akan mencuri pembaris kayu. Saya akan curi dari kelas ke kelas, dan mungkin hari itu saya dapat ghanimah katakan 5 pembaris dan beberapa pemadam dan beberapa pengorek pensel. Saya akan masukkan dalam beg kotak saya. Dulu beg kotak macam Mr. Bean tu, saya akan bawa dan saya akan bawa balik, dan di rumah saya akan letak dalam laci almari saya, laci kedua dari atas. Saya akan simpan hari ini 5, besok mungkin 2, lusa mungkin 3. Saya akan kumpul sehingga kan saya dapat mengumpul lebih kurang 30 pembaris kayu khususnya. Pembaris kayu tu pada katakan minggu ketiga operasi saya akan bawa ke, satu hari saya akan bawa ke sekolah. Saya akan beri pada semua kawan-kawan kelas saya. Kami akan buat satu barisan tu, yang depan sekali kawan saya yang pandai, yang nama dia kalau tak salah Muzaffar. Dia akan menjadi macam datuk bendara saya lah. Yang lain-lain semua panglima akan berbaris berdua-dua sampai lebih kurang 10 barisan lah, itu 10 rows. Dan saya akan bawa saya punya tim ni keliling bangunan tu, lari sampai cakap rin tin tin, akan pusing masa rehat lah kami buat projek ni, pusing berlari-lari. Kadang-kadang untuk membuatkan benda tu menarik, kami akan mencabar budak-budak darjah 3 untuk menjadi musuh, katakan jadi Mexican lah. Jadi Mexican, kami akan bergaduh, kami akan bertempur lawan pedang dengan diorang. Lepas dekat darjah 2, darjah 3 tu ada bukit. Kadang-kadang tim ni dekat bukit, tim Amerika kat bukit, kadang tim Mexican kat bukit. Jadi kami kira macam bergaduh lah, melakukan aksi-aksi pergaduhan rintin-tin tu lah. Tapi tak bergaduh betul pun, bergaduh suka main-main saja kan. Okey, dari darjah 2 tu saya ada kenal satu orang. Kalau dia ada dalam ni, ada kawan-kawan kenal dia, satu budak Cina nama Terence Tan. Dia pada ujung tahun 2 dia pindah ke Perak, Ipoh. Okey, jadi benda ni berlanjutan lah. Okey, masa darjah 2 ni juga, yang saya terkenang adalah seorang kawan saya yang dia memang kalau ujian tenaga asas tu ada mendongak dagu, pumping semua tu, lompat kijang ke apa, lompat on the spot. Tapi Hazrin ni dia lah yang selalu menang. Tangan dia kuat gila. Kalau kita boleh buat 10, dia boleh buat 20 atau 30. Itu Hazrin. Masa darjah 4 ceritanya, kami masa tu popular permainan cepe tutup botol tu, cepe tu, dan kami selalu main lah. Macam bila rehat dia mesti main, 2 lawan 2 kan. Katakan ada 30 grup 30 sparring lah. Saya main, benda tu saya suka juga. Tapi ada satu perangai pada masa darjah 4 tu, saya suka mengacau orang main. Saya seolah-olah mencari sparring ala-ala Khabib, mencari sparring. Kalau budak main, saya usik, saya langgarlah CP dia. Jadi dia mestilah marah kan. Nanti ada satu budak Cina tu, dia cakap dengan saya, jangan usik lah, mau gaduh ke? Saya akan cakap, memanglah mau gaduh.
Saya entah macam mana perangai nak gaduh juga. Lepas tu dia kata, jom gaduh. Pergi naik tangga ke padang atas tu, kami bergaduh lah. Ditontoni oleh budak-budak darjah 2 sampai darjah 4 lah. Lepas tu gaduh tu bukannya saya menang pun, saya kena terajang, saya kena flying kick dengan dia sampai saya terundur balik dan termasuk dalam longkang kat padang. Tapi macam tak serik kan. Kisah masa darjah 4 yang cantik lagi ialah semasa sarapan, bukan sarapan, masa rehat kita akan makan. Kami biasanya macam saya beli air. Kali ini saya beli air, kawan saya beli mi goreng dan kawan seorang lagi beli kuih. Jadi kami tiga ni akan share makanan. Air akan dibagi 3, mi goreng akan dibagi 3, katakan donat akan dibagi 3. Seronok makan, kenyang, boleh lah kan, alhamdulillah. So kami makan secara muhibah lah, alhamdulillah. Okey, masa darjah 4 juga ada kisah-kisah yang seperti kami kat sekolah tu ada kawan seorang tu memang dia ada penyakit sawan sikit lah. Jadi pada masa tu mana ada kelas darjah khas ke, kelas pendidikan khas ke ataupun apa-apa. Jadi sesekali, macam sebulan sekali mesti dia kena sawan. Dan kami akan macam dah biasa kan, dah asimilasi dengan tu, kami akan beritahu guru je lah. Kami beritahu guru, tengok ada budak ni dah sawan, dia akan, mulut dia akan buih-buih, tapi kita tak kacau dia lah, kita beritahu cikgu je. So macam toleransi tu tinggi lah pada orang-orang yang pelik-pelik sikit perangainya ke atau simptom penyakitnya kan. Okey. Masa darjah 5, oleh kerana saya ni kononnya dikatakan nakal, saya 3 kali dibawa ke bilik guru besar untuk dirotan. Daripada darjah 2 sampai darjah 5 tu saya pernah 3 kali nak dibawa ke dah dibawa pun ke bilik guru besar dan nak dirotan dengan rotan panjang tu. Tapi alhamdulillah terselamat. Satu, kerana guru besar tak ada. Kedua, guru besar ada tapi kunci nak keluarkan rotan tu dalam amari tu tidak ada. Ketiga, tak jadi, something like that. So 3 kali kena tangkap, 3 kali tak kena rotan. Jadi tak kenalah sumpahan rotan itu pada diri saya. Maka cikgu disiplin sekolah itu, dia dapat mengesan kenakalan saya, iaitu Cikgu Sharifah. Dia dapat mengesan, jadi dia melantik saya sebagai pengawas sekolah. Dari pengawas sekolah, saya terus menjadi orang yang paling taat pada undang-undang, dan maka terkuncilah kenakalan saya itu. Dari pengawas sekolah, saya juga dilantik oleh Cikgu Aminah sebagai pengawas perpustakaan. Maka bermulalah saya menjadi ulat buku. Okey. Pada masa darjah 5 atau 6 tu pernah terjadi seorang cikgu tu telah kecurian duit PIBG ni. Maka dengan tak semena-mena seorang anak orang asli dituduh, dan saya selepas disiasat, maka ada kawan-kawan saya yang tahu rumahnya, dan saya sebagai pengawas mengikut dia, menunjukkan mana rumah kawan yang dituduh itu dekat Wadiahana. Jadi saya pergilah rumah maknya, saya cakap, "Makcik, anak makcik disyaki mencuri duit PIBG, maka cikgu minta tolong datang ke sekolah.
maka mak dia dah tentu meraung-raung, marah gila lah dengan tuduhan itu kan. Jadi saya bawa dia ke sekolah Ngihing dengan Padiana tu, tempat kalau tak salah barak kereta api tu dekat dia, dalam 200 meter je. Lepas tu cikgu tu ibu tu marah-marah lah, meraung-raung lah kenapa anak dia buat macam itu semua kan. So tapi tak ada keputusan pada masa tu lah. Lepas tu lepas keesokan harinya, selepas disiasat, baru tahu bahawa bukan anak orang asli itu yang mencurinya, bahkan ada salah seorang budak di dalam kelas cikgu itu. Jadi the moral of the story is like jangan menuduh sesebarang lah, jangan pandang kulit lah kan. Okey, masa darjah 6, selepas kenakalan saya itu hilang sebab menjadi guru, pengawas sekolah apa semua, saya mewakili tim bola sepak sekolah. Kami berlatih begitu gigih lah. Darjah 6 dulu, selepas darjah 5 ada periksa penilaian. Darjah 6 tu kira macam honeymoon je. Jadi dari pagi sampai tengah hari kita akan berlatih bola. Sekolah petang. Jadi Cikgu Wahab dengan, bukan Cikgu Wahab, dengan Abang Mail, staf sokongan sekolah akan melatih kami dari pagi sampai tengah hari. Latihan buat begitu intensif dari 2-3 bulan sebelum pertandingan bola sepak antara daerah, dan akhirnya tim kami menang dengan tim-tim lain 8-0. Yang paling teruk sekolah Fong Yu kena 24-0. Kami memang cukup fit lah, badan ni terlegam semua kan, badan fit gila. Jadi tim kami pada masa sama zaman saya itu, sekolah rendah Ngihing menjuarai pertandingan bola sepak 8 kali Johan turut-menurut berterusan. Masa darjah 6 juga pernah terjadi ada masa acara sukan burung telah di javelin. Ada budak darjah 6 juga yang melontar javelin dekat padang, maka tersangkut burung dan burung tu innalillah. Okey, satu lagi kisah ialah semasa kelas saya darjah 6 jebat ni dengan 5 jebat ni, dia ada sekolah jenis lama kan, dia sekolah kayu, separuh kayu. Dia ada pintu yang connecting dengan kelas kami. So kawan-kawan saya semua tengah bising-bising semua. Lepas tu agaknya diorang, saya masa tu diam, diorang ni macam mungkin terpandang kat pintu belakang, alamak Cikgu Umam, ustaz sekolah kami dari kelas sebelah dah berdiri di situ. Jadi saya pun heran kenapa kelas yang bising tiba-tiba diam. Saya pun cakap, saya bersuara lah, kenapa diam ni, ada malaikat masuk ke? Lepas tu kawan-kawan saya semua dah tersipu-sipu. Saya tengok belakang, oh my god, Ustaz Umam ada. Ustaz Umam panggil saya, sini, pergi kat tepi dia. Maka kena piat lah perut saya, tapi tak apalah. Okey, sekolah Ngihing ni adalah ditempatkan klinik kesihatan daerah untuk kanak-kanak, untuk budak-budak sekolah. Jadi banyaklah sekolah-sekolah yang bila giliran untuk cek gigi, dia akan datang. Dan ada satu masa tu hampir terjadi pergaduhan antara pengawas sekolah kami dengan salah seorang budak sekolah lain, anak kerabat lah. Habis kami cakap dia, Sunil,
itu kerabat lah, jangan nak gaduh dengan orang. Dia ni degil juga, tapi kita cakap jangan. Akhirnya kawan saya yang Sunil tu tidak jadi bergaduh dengan anak kerabat tu. Okey. Kisah terakhir pada Daya 6 yang saya ingin ceritakan is kami dulu saya lah dipengaruhi oleh buku Enid Blyton, cerita-cerita penyiasat sulit, kedebak-kedebuk kan. Jadi saya bersama 2 orang lagi kawan, nama Hambal dan Mahzan Mahfuz, buat TPS, 3 penyiasat sulit. 3 penyiasat sulit ni kami buat macam tim penyiasat lah untuk siasat apa-apa yang patut kan. Lepas tu nampak ada bai'ah semua, ada bai'ah semua. Lepas tu kawan-kawan lain, adik saya yang darjah 4 pun, kawan-kawan dia pun berminat. Jadi kita buat beberapa cawangan, sampaikan ada 5-6 TPS lah, 5-6 trio. Begitulah, alhamdulillah berjaya sampai begitulah. Kami cubalah nak siasat, ada satu ada rumah pelacuran di Pantai Lido. Kami nak kira macam nak beri info pada polis lah, satu. Lepas tu ada tempat pot rumah lama yang dibuat pot untuk dadah kan, penagihan dadah di area depan RTM tu, bangunan RTM. Itu information daripada kawan saya Azman Aziz. Lepas tu okey, itu 2 lah. Bila dah siasat dah apa semua, dah confirm tempat tu memang tempat sarang-sarang tu semua, bila betul kami refer pada ayah salah seorang ahli TPS ni. Tapi dia akan kata janganlah, tak payahlah, biarlah. Maka kami pun tak melaporkannya pada pihak berwajib. Lepas tu ada kita tukar sikit agenda lah, agenda aktiviti kami. Kami kata kami nak belajar dekat Masjid Sultan Abu Bakar. Pasal masjid tu kan sunyi, lapang, tenang. Tapi bila di refer pada ayah tu, maka ayah tu kata janganlah, situ ada orang kena rasuk lah, apalah. Maka tak jadi. Jadi itulah cerita masa saya. Ada satu lagi cerita kegilaan saya masa itu. Ada satu masa tu saya tinggal di Singapura, di Woodlands. Kami naik bas pergi sekolah. Sampai kat sekolah lebih kurang 1 jam lah. Sampai sekolah tiba-tiba saya teringat, alamak, buku homework saya tak bawa, tertinggal. Saya kata kawan-kawan, tak apa lah, korang pergi dulu, aku patah balik. Saya patah balik Singapura tu, pasal bukan kerana takut sangat buku homework tu habis, tak bawa, tapi kerana adventure kan. Jadi ambil balik buku tu, datang lambat sikit, so habislah misi membawa buku homework semula. Okey, itu aja. Terima kasih. Pada kawan-kawan yang lain tu, tolonglah cerita korang mestilah banyak cerita dengan yang sendiri-sendiri punya. Berapa tahun tu kan, 6 tahun kat sana kan. Okey, sekarang Sekolah Rendah Ngiheng telah menjadi pejabat pendidikan daerah. Sekolah Ngiheng sendiri dah berpindah ke dulunya Sekolah Angkatan Tentera yang sebelah tu, dan telah dinamakan Sekolah Rendah Ngiheng. Okey, Assalamualaikum. Okey, perlu juga saya memberi moral of the story ataupun karma apa yang telah saya lakukan semasa saya sekolah rendah. Anak saya selalu dicuri pentel dia
pen mechanical dia. Pen mechanical tu selalu dicuri. Maka saya tak marah dia. Saya sedar bahawa itu adalah karma. Apa yang saya lakukan pada anak-anak orang, kawan-kawan anak-anak orang pada masa saya sekolah rendah. Okey, itu satu. Kedua, anak saya selalu dikoyakkan seluar, poket seluarnya, kerana anak saya simpan duit situ kan, dia tak ada dompet kan, dia simpan duit kat situ, maka sampai kadang-kadang koyak seluar, poket seluarnya. Maka saya kata saya tak boleh marah diorang pasal diorang tak ada sistem yang makan kongsi tu. Jadi saya kasih duit lebih sikit, saya kata dengan anak saya, okey, beli lebih-lebih sikit makanan, dan share sama-sama dengan kawan yang suka mengoyakkan poket seluar dia untuk ambil duit anak saya. Jadi apa lagi karma itu sajalah. Jadi pada kawan-kawan yang dulu saya pernah aniaya tu, minta maaf lah ya. Maafkanlah, budak kecil pun tahu sangat. Okey. Assalamualaikum.